Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Awatif Eza. Mengembalikan status Malaysia sebagai sebuah negara yang disegani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pembangunan ekonomi dan menggalakkan pelaburan menjadi fokus utama kerajaan Madani. 2024 with political stability, with a strong government, the Madani government, we must focus on economic development, investments and expanding our capabilities and capacity in all fields. Cabinet has endorsed this and has been told to really focus to ensure that Malaysia becomes a great nation. Dalam pada itu, menyentuh hubungan kerjasama Malaysia-China, Perdana Menteri berkata negara tembok besar itu antara negara utama yang melabur di Malaysia dalam pelbagai bidang. Selain ekonomi, Malaysia turut bekerjasama dalam aspek pendidikan dan kebudayaan yang antaranya membabitkan universiti dan syarikat besar di China. Hubungan Malaysia-China sudah sampai ke tahap strategik yang membanggakan dan Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang, Menteri Luar Wangi dan pimpinan itu senantiasa ada hubungan yang baik untuk kepentingan rakyat negara kita dan bersama. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara. Majlis turut dihadiri Duta Besar Cina ke Malaysia, Ouyang Yujing. Sama seperti kelaziman, tetamu kenamaan Menggao Yisang, tanda keharmonian masyarakat pelbagai kaum. Turut dianjur pada majlis ini, aktiviti seni kaligrafi dan persembahan kebudayaan Cina. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina MCA 2024 di Wisma MCA. Ketibaan Perdana Menteri disambut Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong diiringi persembahan tarian singa. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Menteri Kabinet. Datuk Seri Anwar ketika ditemui media merakamkan ucapan penghargaan kepada Presiden MCA. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini tetap subur dan terselah setiap kali sambutan perayaan. Untuk tahun ni perayaan lebih meriah selepas Covid. Dah lama kita tak pergi. Saya pun last ini yang selepas Covid ni baru saya pergi. So saya tengok lebih tersusun, lebih teratur dan lebih cantik lah. Dan harap-harap semua dalam rakyat Malaysia berbilang kaum semoga dalam keadaan yang aman, damai, tenteram. Tahun ni memang ramai. Makanan dia pun okey jugalah. Macam sedap jugalah. Lepas tu lagi satu peraturan dia bagus. Dia bagi buat lain-lain macam ni. Memang bagus sebab selalunya berebut. You see all the people from all the classes. I like it. It's just a very nice gathering. You meet people, you talk to them. I just saw met the people beside me. Just start talking. It's a very nice, good idea to bring people to get together. Menjadi pelengkap sambutan Tahun Baharu Cina, begitulah sinonimnya tarian singa dengan perayaan itu. Kebudayaan yang kaya dan penuh makna itu merupakan warisan yang perlu dijaga dari generasi ke generasi. Ikuti laporan alias Cik Rahim. Persatuan Kebudayaan dan Sukan Mehu Pulau Pinang tampil mengambil inisiatif untuk memupuk minat generasi muda dalam memelihara budaya ini. Paduan gong, gendang dan detingan simbal memecah keheningan malam di gelanggang terbuka terletak di atas bukit. Agak terasing dari bandar Georgetown, itulah kawasan Gertak Sanggul, Teluk Kumbar berdekatan laluan pintas menuju balik pulau. Di sinilah markas bagi ahli persatuan seawal usia 6 tahun yang tekun berlatih tarian singa. Keunikan gabungan akrobatik dalam tarian ini itulah hasil koreografi jurulatih mereka.
Keunikannya memang banyak. Yang pertama, dia memang kita akan mengutamakan stamina. Stamina itu ada penting. Yang perpaduan juga sangat penting sebab kalau satu orang dia memang tidak dapat untuk menjalankan tarian singa ini, yang kita mestilah melaku dalam satu grup. Yang kedua, keunikan itu ialah dalam tarian singa ini you boleh tengok sebagai satu lakonan bisu sebab dia memang tak ada itu skrip untuk penonton. Mereka akan dapat itu info melalui apa yang kita lakonan. Ya. Menariknya, pasukan tarian singa ini turut disertai seorang remaja Melayu berusia 16 tahun. Dulu tengok abang masuk, tu rasa minat masuk. Dari 5 tahun saya masuk ni berlatih, main gong, lepas tu belajar main gendang meneling, lepas tu pernah jadi kepala singa. Terjatuh, luka sikit. Tu jadi pembakar semangat saya. Saya suruh masuk ni sebab nak bagi nampak kelainan. Tarian singa kan banyak Chinese. Apabila ditanya berkenaan penerimaan masyarakat lain dalam pasukan ini, sudah pasti perasaan bangga menyelubungi mereka. Saya rasa bangga sebab ada kaum lain campur kami Cina punya budaya. So kita punya budaya boleh continuous di panjang masa lagi. Gembira ada generasi muda yang boleh teruskan budaya ini, tak mau kasih dia henti. Tarian singa bukan hanya sekadar persembahan seni, tetapi membuka peluang pembelajaran dan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan generasi muda. Pelibatan generasi ini dari pelbagai kaum bukan hanya menjamin warisan budaya terus berkekalan, tetapi memastikan semangat perpaduan serta kerjasama terus mengalir dalam setiap seni gerakan tarian singa. Aliasyah Rahim, RTM. Cuti Tahun Baharu Cina di Langkawi semakin rancak dengan ketibaan pelancong menerusi penerbangan sulung Fly Dubai dari Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE semalam. Ketibaannya disambut pengurusan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA bersama Tourism Malaysia, Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan Langkawi. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, laluan penerbangan Fly Dubai ialah dari Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. Ia melakukan hentian selama 1 jam sebelum ke Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi. Fly Dubai menggunakan pesawat Boeing 737 MAX dengan kapasiti maksimum 180 penumpang bagi laluan ke Malaysia yang dijadual setiap hari. Penambahan penerbangan Fly Dubai ini menjadikan 185 penerbangan berjadual setiap minggu tiba di Langkawi. Ujar beliau lagi, pembukaan laluan berkenaan akan memberi manfaat ekonomi kepada penduduk Langkawi dengan kedatangan pelancong dari Asia Barat, Eropah, Afrika dan lain-lain. Malaysia terima kemasukan 15,623 pelancong Turkiye bagi tempoh Januari hingga November 2023. Jumlah berkenaan meningkat 10.8% berbanding 14,996 pelancong dicatat sebelum pandemik pada 2019. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Roslan Abdul Rahman yakin angka tersebut mampu melonjak lebih tinggi disokong aktiviti kempen dan promosi. Kedatangan pelancong keseluruhannya juga dijangka bertambah menjelang kepengurusian ASEAN pada 2025 selain kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Datuk Roslan ditemui media selepas majlis menyambut ketibaan penerbangan sulung pesawat Batik Air dari Istanbul ke Kuala Lumpur. Pesawat OD724 model Airbus A330-300 tiba di Terminal 1 KLIA membawa 90 penumpang. Batik Air menawarkan 4 penerbangan seminggu ke Istanbul menghubungkan KLIA dengan lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen yang dikendalikan Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.